So, untuk bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh pelan-pelan kot insyaAllah. Kita start, okay? Untuk bab 11, daya dan gerakan. So, antara perkara yang kita tengok malam ni insyaAllah, gerakan linear. Okay, gerakan linear ialah satu gerakan sepanjang garis lurus. Alright. Sepanjang satu garisan yang lurus, so itulah kita panggil gerakan linear lah. So, jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh satu objek. Jarak ialah satu kuantiti skala. Sebab kita boleh kira, so kita pakai kuantiti lah. So, jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh sesuatu objek. So, unit SI untuk jarak ialah meter. So, maksudnya kalau selain pada meter, biasa kita akan transfer, kita akan tukar dulu kepada meter baru kita boleh kira. So, sesaran. Okay, sesaran ialah jarak yang dilalui oleh objek dalam sesuatu arah tertentu. Okay, displacement. Sesaran ialah jarak yang dilalui oleh objek dalam sesuatu arah tertentu. Okey, sesaran ialah satu kuantiti vektor. Alright, tadi kuantiti skala, ni kuantiti vektor. Alright, so kita tengok formula dia. So, InsyaAllah, laju ialah jarak. Laju ialah jarak yang dilalui oleh per unit masa. Laju juga boleh ditakrif sebagai kadar perubahan jarak. Laju ialah satu kuantiti skala, speed. Tadi kita tengok jarak, kita tengok displacement, sesaran, lepas kita tengok dia punya laju juga. So, laju ialah satu formula di mana kita nak tengok kadar perubahan jarak tu. Okay, dia punya kelajuan lah. Dia punya kelajuan lah. So, formula dia ialah jarak meter dibahagikan dengan masa, saat. Alright. Secara asasnya untuk laju, speed kita pakai meter per saat. Iaitu jarak dia dengan masa untuk dia bergeraklah sepanjang jarak tu. So, laju purata ditakrif sebagai nisbah jumlah jarak yang dilalui berterhadap jumlah masa yang diambil. Okey, laju purata average speed bermaksud dia basically sama je dengan laju biasa. Bezanya ialah kita ambil jumlah keseluruhan. Okey, kadang-kadang dalam satu formula macam tu, kita ada graf yang bentuk ada masa dia bergerak, lepas tu dia punya perjalanan dia ada macam bengkok-bengkok macam tu kan. So, kita ambil jumlah jarak keseluruhan dia. Instead of kita tengok satu sahaja, kita ambil jumlah jarak keseluruhan dia, bahagikan dengan masa jumlah keseluruhan pergerakan, tak kira dah berhenti atau tidak, dan dari situ baru kita masukkan dalam formula lah. Dari situ kita dapat dia punya laju purata dia. So, SI unit untuk laju dan juga laju purata. So, basically speed punya SI unit adalah m per meter per second. Okay, meter per saat. Ini sebab memang SI unit untuk jarak kebiasaannya meter dan untuk masa kebiasaannya saat. Alright. So, H laju, velocity, H laju. H laju ialah kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan sesaran. So, sesaran bahagi dengan masa. Okay, velocity is displacement over time. So, H laju ialah dia punya velocity lah. Sekejap. Yeah. Sudah loading. Sebentar. Okay.
Okay, hal laju tadi ialah sesaran bahagikan dengan masa. So perbezaan di antara laju dengan hal laju, okay, laju dengan hal laju ialah kalau laju kita pakai displacement, kita pakai sesaran. Tapi kalau hal laju kalau laju kita pakai jarak dia lah. Tapi dia punya unit masih sama iaitu meter dia, okey. So pecutan ta'arif, pecutan ialah ditakdirkan sebagai kadar perubahan hal laju, okey. Pecutan accelerations ialah kadar perubahan hal laju. So formula dia ialah, so unit SI untuk pecutan ialah meter per saat per saat. Jika U mewakili pecutan awal, ni kalau formula dia ialah kalau U mewakili pecutan awal, V mewakili pecutan akhir, T mewakili masa perubahan, maka pecutan A, pecutan diberikan oleh A bersamaan dengan V tolak U bahagi dengan T. Alright, suatu objek dikatakan mempunyai pecutan positif jika hal laju objek itu bertambah dan dikatakan mempunyai pecutan negatif jika hal laju objek itu berkurang. Okay, maksudnya kalau positif hal laju dia punya pecutan dia adalah positif, maksudnya dia makin laju lah. Tapi kalau dia punya A dia adalah negatif, dekat situ dia akan makin perlahan. Ni kalau kita nak tahu pecutan tu, okay? Kalau kita tahu dia punya initial speed dia, okay? Initial acceleration dia dengan final acceleration dia. So dari situ kita boleh tahulah perubahan kelajuan dia. Okay, tak apa. Okay, tak apa. So kita skip beberapa latihan untuk bahagian gerakan linear. So berikan definisi untuk gerakan nuklear, gerakan linear dan juga berikan dua contoh untuk gerakan linear.
Okey. So untuk jawapan pertama, you guys please tulislah. Untuk jawapan pertama ialah gerakan linear ialah gerakan pada garis luruslah. So maksudnya gerakan linear ialah gerakan pada satu jenis gerakan pada garis lurus. Alright. Okey, dua jenis contoh gerakan linear ialah satu objek yang dijatuhkan daripada satu ketinggian dan juga sebuah kereta yang bergerak pada kelajuan yang tetap. So anything yang awak boleh bayangkan bergerak dalam keadaan yang lurus atau bergerak dalam keadaan yang sentiasa sama tu, basically tu gerakan pada garis yang lurus lah, linear lah. Dia punya pergerakan dia tak ada macam, dia tak fluctuate. Okay. Contohnya tadi ialah objek yang jatuh dari suatu ketinggian, objek jatuh dari ketinggian. Dan juga tadi ialah kereta yang bergerak dalam kelajuan yang tetap lah atau kelajuan yang sama lah. Yang sama. Alright. So, padankan istilah yang berikut dengan definisi betul. Kita ada istilah, masuk istilah ialah pergerakan, jarak, sesaran, laju dan juga hala. Okay. Okey. So saya just nak tanya untuk gerakan, apa definisi untuk gerakan? Contoh ada beberapa yang bagi kat situ, antaranya ialah kadar perubahan dari masa, jarak yang dilalui oleh objek dalam arah tertentu, laju suatu objek dalam arah tertentu, jumlah
Jarak dilalui oleh objek apabila bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan tindakan untuk bergerak atau digerakkan. Cikgu, cikgu. Cikgu. Ya, saya. Sasaran itu laju sesuatu objek dalam arah tertentu. Mana? Sasaran. Sasaran. Okey, sasaran tadi apa? Laju sesuatu objek dalam arah tertentu. Laju sesuatu objek dalam arah tertentu. Okey, kalau kita dah bagi sasaran. Okey, ada yang lain? Ada lagi jawapan lain? Okey, tak apa. So kita check sama-sama insya-Allah. So, untuk gerakan, maksud untuk gerakan ialah satu tindakan untuk bergerak atau digerakkan. Itu gerakanlah. Okay. An action of moving or being moved. Sama ada benda tu bergerak atau kita menggerakkan sesuatu benda tu. Itulah satu pergerakan lah. Satu gerakan lah. Jarak ialah jumlah jarak dilalui oleh sesuatu objek apabila bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak ialah jarak jumlah jarak yang dilalui oleh objek apabila bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. So, tak apa, sasaran nanti dulu. So, laju. Laju pula apa? Laju ialah kadar perubahan jarak dengan masa. So, itu adalah laju. Okay, sebenarnya lah. Okay. Sebenar-benarnya, sasaran bukan laju sesuatu objek ke arah tertentu, kan? Okay. Sasaran ialah jarak yang dilalui. Okay. Dia just jarak je. Dia hanya sesuatu jarak lah. Yang dilalui oleh satu objek dalam arah tertentu. Laju ialah laju sesuatu objek dalam arah tertentu. So basically jarak dengan sasaran dia antara kawan. Okay. Perbezaan dia jarak ialah jumlah jarak keseluruhan dia. Sasaran ni ialah jarak yang dilalui oleh objek dalam arah tertentu sahaja. Okey, dia jarak yang dilalui oleh suatu objek dalam arah tertentu. Jarak ialah jumlah jarak yang dilalui. So laju ialah kita menggunakan jarak bahagi dengan masa. Dan laju ialah laju suatu objek dengan arah tertentu. Arah tertentu ni objek dalam arah tertentu ni lah kita panggil displacement ataupun sasaran. Cuma dia tak nak tulis sasaran sebab nanti kan nampak sangat kan. So, dia tulis objek dalam arah tertentu sahaja. Okey. Kita main calculating sikit. Buat kira-kira sikit. Fizik kan. Selesaikan masalah yang berikut. Selesaikan A, B dengan C. So A, seorang atlet berlari sejauh 200 meter dalam masa 15 saat. Hitung laju atlet itu. Sebuah kereta bergerak dalam laju purata 90 km per jam. Berapakah jauh jarak kereta dalam masa 4 jam? Ini semua dalam kilometer lah. Tak pakai sebab dia pakai kilometer per jam. Jumlah kereta memecut dari keadaan pegun ialah 40 meter per saat dalam 3 saat. Acceleration dia. Dia pecut dalam 40 meter per saat dalam 3 saat. Hitung pecutan kereta itu dalam meter per saat per saat. Okey.
Yang A tu 200 M bagi 15 200 meter bagi 15 saat lah. Yes. Okey, yang A ialah 200 meter bahagi 15 saat. Okey. Sebab dia nak laju kan, laju ialah jarak bahagi dengan saat dengan masa. So jawapan dia ialah berapa? 13 ms 13.33 13 tu 13 saya dapat 13 saja. 13. Saya dapat 13.33. 333 dia banyak 3 kat situ. So kita biasanya dalam fizik ni biasa paling awak letak dalam 2. Kalau ada banyak, awak letak lebih kurang dalam 2 lah. Okey. Lepas tu jangan lupa dia punya skala unit meter per saat. Sebab lebih accurate dengan ada benda tu. 200 bahagi 15. 200 bahagi 15. Kita akan dapat 13.3333. Okey, itu adalah untuk A. Untuk B? Yang B tu dia kena tukar kepada M ke terus buat jalan kerja je? Tak perlu. Tak perlu tak, eh? tak perlu. Okey, jumpa tak? Ada yang jumpa tak?
Kita apa yang nombor 2 kita check semua. So sebuah kereta bergerak dalam laju purata. Dia cakap average speed, laju purata. 90 km per jam, berapakah jauh gerak itu? Kereta itu bergerak dalam masa 4 jam. Okey, kita tengok balik formula. Formula asal untuk laju purata ialah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa, di mana ia ada dalam meter per saat jugalah dia punya unit dia. Unit SI dia, okey. Tapi dalam keadaan ni dia tak bagi unit SI meter per saat. Cuma dia bagi kita punya dia bagi kita punya unit ialah, dia dah bagi tahu kita unit ialah kilometer per jam kan. Dia bagi kilometer per jam. So tak ada masalah, you guys boleh stay je dalam kilometer per jam, jangan risau. Okay. Sebab dia nak tahu jumlah jarak je, dia tak bagi tahu spesifik pun. Awak nak tukar ke meter pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Cuma macam sebab dia pun tak specify, dia pun tak minta kan untuk dalam meter. So kita buat dalam kilometer je lah, still jarak kan. So dia tanya berapa jauh, maksudnya dia tanya jarak lah. So laju purata dia 90 km per jam dan dalam masa 4 jam. So purata tadi kita tahu adalah jarak, jumlah jarak satu JJ bahagi dengan jumlah masa dia. Okey. Itu adalah laju purata dia. Laju purata dia tadi adalah 90 km per jam. Jadi dengan itu, untuk kita tahu jumlah jarak, untuk kita tahu jumlah jarak ialah jumlah jarak akan bersamaan dengan 90 km per jam darab dengan 4 jam. Sebab dia cakap dalam jam. Okey, pastikan unit sama. 90 kali 4, kita akan dapat jawapan dia sebagai 306. Okay. Okay, kita akan dapat ialah 360 kilometer. Alright. So dari situ kita tahulah, jarak dia bergerak apabila dia menggerakkan laju purata dia sebanyak 90 km per jam dan dia bergerak selama 4 jam. So mengikut kepada skala, kita calculate, simple calculation kita akan dapat orang ni akan bergerak, jarak dia sepatutnya 360 kilometer lah dia bergerak. Tu settle. Kat situ boleh stop dah lah. Satu lagi. Sebuah kereta memecut, ni pecutan, acceleration. Dari keadaan pegun, statik, ke 40 meter per saat dalam masa 3 saat, selama 3 saat. Hitung pecutan kereta tu dalam meter per saat. Okey. Yes, bagiku.
Okay. Alright. So, tak apa. Kita check sama-sama untuk kereta memecut dalam keadaan pegun. Pegun bermaksud dia berada dalam 0 meter per saat. Meter per saat lah. Okay. Dia bergerak dalam 0 meter per saat pegun rest. Kepada 40 meter per saat selama 3 saat. Hitung pecutan. Okay. Pecutan ialah, ini kita tahu dia punya kelajuan dia. Ni sebenarnya, tu saya double check boleh tadi. Sebenarnya dekat sini perkataan yang dia patut pakai, it's not really acceleration tau. Dia bukan maksud pecutan tau sebenarnya. Patut dia pakai velocity ataupun hal laju. Okay. Kat sini sepatutnya hal laju. Laju dia ke atau laju dia lah, speed dia lah. Either dia punya velocity, hal laju dia ataupun dia punya speed dia, laju dia. Okay. Tak ada masalah lah yang tu. But dia mesti yang salah satu ni lah. Sebab salah satu yang ni. Whether it was a speed, average speed, average speed tadi. Whether it was speed ataupun velocity, hal laju. Okay. Salah satu. So daripada ni maksudnya, kelajuan hujung tolak dengan kelajuan awal atau hal laju awal, hujung tolak dengan hal laju awal dibahagikan dengan masa, kita akan dapat dia punya kadar pecutan dia. Okay. So daripada sini kita tahu dia memecut dalam keadaan, dari keadaan pegun rest kepada 40 meter per saat. Okay. So ini adalah acceleration A bersamaan dengan V tolak dengan U lah, dia punya bahagi dengan T. Kelajuan hujung dia tolak dengan kelajuan asal dia dibahagikan dengan masa yang diambil. So bersamaan dengan 40 tolak 0 dibahagikan dengan 3. So kita akan dapat jawapan dia ialah 1.33. Okey. 1.3. So ini pun ada kosong tadi sebab dia bermula daripada kosong sebenarnya. So 3 tolak kosong juga lah. So kita akan dapat 13.33. 13.33. Okey, 13.33. Meter per saat per saat. Sebab formula asalnya adalah meter per saat. So dia akan jadi meter per saat lah kat sini. Okay. Ini graf gerakan kita. Kita tengok pula sikit untuk graf gerakan balik. So graf gerakan linear. Graf sesaran masa suatu objek membolehkan sesaran objek itu dibaca pada masa-masa tertentu. Kecerunan graf sesaran mewakili hal laju objek. So ini dia punya sesaran dia, displacement dia. Dan ini adalah masa diambil lah. Okay. Ini jarak dia bergerak daripada satu tempat tu, ini semakin dia punya nilai, dia punya masa yang dia ambil dia. Dan kecerunan ni kita boleh tahu dia punya tadi apa, masa, hal laju dia, velocity dia. Okay. Dia punya kecerunan dia, gradient dia, kita boleh dapat dia punya hal laju dia. Okay. Kecerunan meningkat, hal laju pun meningkat. The highest, lagi tinggi kecerunan kita, the lagi tinggi dia punya kecerunan dia, gradient dia, lagi tinggilah dia punya hal laju dia. So graf hal laju masa menunjukkan bagaimana hal laju suatu objek berubah terhadap masa. Kecerunan graf hal laju mewakili pecutan objek. Luas di bawah graf mewakili sesaran objek. Okey. Tadi kita tengok adalah graf sasaran dan masa. Tapi kalau kita tengok satu lagi jenis graf, iaitu graf hal laju dengan graf masa. Kebiasaannya dalam bentuk linear lah. Kalau macam tadi tak linear kan. Ini dalam bentuk linear. So daripada sini kita boleh tahu bukan sahaja dia punya hal laju dia, kita juga boleh tahu dia punya pecutan dia, dan juga kita boleh tahu dia punya displacement dia, sesaran dia. Okay, jarak dia lah yang diambil. So daripada kecerunan dia kita boleh jumpa dia punya pecutan.
kecepatan dia, dan daripada keluasan di bawah graf dia ni, kita boleh jumpa dia punya sesar, dan itu dia punya kelebihan apabila kita tengok graf untuk H laju dan juga masa. Okay. So, yang tu cuba dulu. Kita ada dua sebenarnya. Satu ni 01, saya tulis satu lagi kat sini lah. Supaya nampak sikit, iaitu 3 ke 9. So, boleh buat dululah. So, 4A. Raja di bawah menunjukkan satu graf sesaran masa. Okay, ini sesaran dengan masa lah bagi satu objek. Cari H laju objek pada tempoh masa yang berikut. Cari gradient dia. H laju objek bagi tempoh masa yang berikut. Just reminder balik untuk kecerunan punya formula ialah saya rasa kecerunan punya kita min lah. Tak apalah, saya tulis kecerunan lah ya. Saya tulis G lah, gradient kecerunan. Bersamaan dengan Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Okay. Alright. So, kita check untuk apa sebenarnya H laju objek ni. Kalau kita ingat balik tadi, untuk H laju ialah kita nak tengok dia punya kecerunan dia, dia punya gradient lah. Sebenarnya Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1 dia. Okay, kita nak tengok kecerunan dia, kita boleh ambil 2 point, iaitu contoh kalau kita ambil point di sini dan point di sini lah ya. Paling senang sebab dia nak 0 sampai 3 kan, so kita ambil 0 sampai 3 lah. Dari situ kita boleh tengok nombor 1 ialah H laju gradient Y2
kat sini. Ini titik dia tadi adalah 3, 40 tu koordinat dia. Dan di sini ialah 0, 0 lah koordinat dia. Okey, katakan ni nombor 2, ni nombor 1. Kita akan jumpa jawapan dia ialah 40 tolak dengan 0 akan dibahagi dengan 3 tolak 0. So kita akan jumpa juga jawapan dia atas tadi 40 bahagi 3 iaitu 13 perpuluhan 3 meter per saat lah. Okay, meter per saat. So ini adalah hal laju untuk daripada 0 ke 3. Lepas tu kita tengok pula. Hal laju untuk 3 sampai ke 9. Kalau kita perasan, dekat sini dia mendah. Tak. So bila mendatar kat sini, so dari situ kita tahu gradient dia mesti 0 lah, automatik. Apabila dia mendatar linear macam ni, 40 saja daripada hujung sini 40, hujung sini 40. Dia punya linear 0 lah. Kalau let's just say awak teringin nak buat dia punya formula kan, tak ada masalah. Okay. Formula dia ialah 40 tolak 40 akan dibahagikan dengan 9 tolak 3 lah. Itu 6 . So kita akan dapat 0 per 6 which is also bersamaan dia adalah 0. So dengan tu kita tahu dia punya hal laju ialah 0. Okay. Hal laju dia ialah 0. Okay. So untuk hal laju. Itu untuk graf. Okey, termasuk pula untuk pecutan, graviti dan jatuh bebas. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh daya yang dikenali sebagai daya tarikan graviti bumi. Pecutan graviti ialah pecutan yang dihasilkan oleh tindakan daya graviti bumi ke atas objek yang berjisim. Unit SI pecutan ialah meter per saat per saat. Jatuh bumi ialah kejatuhan suatu objek yang dipengaruhi oleh daya graviti bumi sahaja. Didapati bahawa pecutan graviti bagi objek yang jatuh bebas mempunyai nilai sebanyak 9.8 meter per saat per saat. Contohnya apabila sebiji bola dilontar ke atas, hal laju bola pada awalnya ke atas oleh kerana daya graviti menarik bumi ke bawah ke bumi dengan pecutan tetap, magnitud hal laju berkurang sambil bola menghampiri ketinggian maksimum. Okey. So basically apabila kelajuan kita, kalau kita lepaskan satu objek daripada satu ketinggian, kita lepas ke bawah, kita akan tahu dia punya acceleration dia, pecutan dia sentiasa 9.8 meter per saat lah. Contoh kalau kita baling bola ke atas, dia akan ada satu tarikan bumi iaitu 9.8, so dia akan makin perlahan. Okay? Dia akan makin perlahan sebanyak 9.8 meter per saat. Sampai satu tahap dia sampai puncak dan dia akan jatuh balik ke bumi dengan hal laju yang sama dengan kelajuan yang sama lah, acceleration yang sama iaitu 9.8 meter per saat. Alright. Tapi sebenarnya soalan dia tak soalan sangat pun, dia lebih kepada aktiviti. Okay, bina payung terjun semua, lepas tu kena lepas sebagai semua. So dia tak ada exactly lah untuk latihan yang exactly untuk pecutan graviti dan jatuh bebas. Anything yang free fall, benda yang jatuh secara bebas. Maksudnya kalau kita lepaskan lah, kita pegang, kita lepaskan saja, bukan kita campak ke bawah kan. Kalau kita campak ke bawah tu dia ada sekali kita punya kekuatan. Tapi kalau kita lepas sahaja, dia punya acceleration, dia punya hal laju dia akan sentiasa 9.8 meter per saat lah. Sebab kita tak kira sekali macam air resistance ke apa, kita tak kira. Alright. So itu sikit untuk jisim dan inertia.